cerita orang nak kahwin, cerita transgender yang tak sudah-sudah. Jangan kita jadi orang yang ambil cerita-cerita yang istilahnya, kalau mungkin kasar orang cakap, tapi ada orang pakai cerita sampah. Kan kita ada otak, Ustaz. Yes. Yang mana baik, yang mana buruk. Saya Kenapa setuju. nak salahkan orang? Bang, Allah bagi kita otak untuk kita berfikir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info, janji bermanfaat. Saya nak tanya dengan Ustaz. Okey, bang. Dalam kehidupan kita ni, kita pernah membuat kesalahan. Alright. Kita pernah membuat kesilapan. betul. Tapi ada ustaz cakap Allah tak tengok yang dulu. Allah tengok apa yang kita lakukan sekarang. Sekarang, betul? Okey. Dalam kehidupan kita ini, boleh atau tidak kita ni mengambil sesuatu perkara yang buruk itu, ialah sekarang zaman social media. Kita menegur dengan cara dalam social media dan juga ada press-press yang menegur, tetapi perkara tu tak habis-habis, ustaz. Masih berleluasa kerana dia tak beri iktibar kepada seseorang tu. Yes. Bang, pertama, kita memang diajar supaya jangan tengok masa lampau. Itu sudah disebut lagi dah. Dan dia sendiri pun tak saya sebut tentang dosa dia lepas. Satu, kita pun sama juga. Jangan kita bercerita lagi perkara yang memang dulu punya cerita, yang orang pernah buat. Orang yang dah bertaubat, dia pun sama juga. Betul, jangan suruh dia cerita dengan syarat dia bertaubat. So itu hadis tersebut, orang yang bertaubat. Tapi kalau dia tak bertaubat, maknanya dia sebenarnya tak ada beza di antara dulu dan sekarang. Sebab itu Allah sebut surah Al-Hasyr, kata saya, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takwa kepada Allah Taala, tengok masa lampau kau untuk masa depan. Maknanya berubahlah. Agama suruh kita ambil iktibar pada orang yang memberi manfaat. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS. Kalau kita cerita para Nabi, bahkan para sahabat, para tabi'in, orang yang dulu pada kita. Kita bukan disuruh ambil cerita daripada Firaun. Firaun untuk ambil iktibar. Iktibar bang, bukan ambil cerita. Kita tak ada cerita kita interview orang yang mengarut, lepas tu untuk nak ambil manfaat daripada dia. Tidak. Orang yang ada masalah yang cuba ditegur ni, ustaz, berulang kali lagi ditegur, dan ada pula ramai lagi netizen yang mengangkat cerita dia, ada juga yang media yang mengangkat cerita dia, dan dia merasakan dia semakin hebat, semakin besar. Yes. Ini macam mana, ustaz? Metod dalam Al-Quran bang, dia cerita diangkat ialah orang-orang yang baik. Contoh bang, kita tengok macam dalam kisah Luqmanul Hakim. Orang baik, orang hebat, diangkat dalam tu. Contoh lagi kisah para Nabi khususnya dalam tu. Begitu juga para salafus soleh yang lain yang juga diangkat, cuma tidak dimention nama. Ada ayat Al-Quran yang cerita pasal tentang perang Uhud, cerita pasal perang Badar, cerita pasal perang Hunain. Itu menceritakan semua kebaikan-kebaikan untuk kita gali cerita tu. Sebab itu saya nak pesankan, kita kena ikut metod ni. Ini metod kehidupan kita. Jangan kita jadi orang yang ambil cerita-cerita yang istilahnya dalam kurungan lah bang, kalau mungkin kasar orang cakap, tapi ada orang pakai cerita sampah. Jadi yang ini sepatutnya dia bukan mesti dihidup dalam masyarakat. Sebab Cerita ini sampah, ustaz. saya quote orang cakap bang. Akhirnya cerita-cerita tentang tokoh-tokoh yang baik ni orang dah tak ambil pot dah. Orang sibuk dengan cerita Dia larut. cerita sampah tadi. Dia larut dengan cerita sampah. Yes. Tapi cerita larut ni, ustaz, cerita sampah ni, ustaz, ramai orang nak tahu. Saya kata saya influencer, tapi saya kutip semua cerita sampah ni untuk sekadar orang bagi intention pada saya. Untuk apa? Apa manfaat pada orang lain? Kalaulah benda tu mudarat, dan akhirnya tidak mustahil mudarat yang bersekitar tu balik pada saya. Macam cerita pasal Firaun. Adakah surah Firaun? Tak ada. Cerita pasal Abu Lahab misalnya. Ya betul, dalam Quran cerita pasal Abu Lahab, tetapi itulah tempat diceritakan tentang Abu Lahab. Kita tak nampak sepanjang dalam Quran cerita pasal Abu Lahab. Tapi hari ini yang disajikan dalam masyarakat, bahkan influencer, saya tak kisahlah bang siapa pun. Sama ada dia tu daripada kalangan kita panggil orang pengkarya ke, ataupun daripada ahli ilmuan ke. Tapi kalau dia influencer, dia hidangkan masyarakat ni dengan cerita-cerita dalam kurungan cerita sampah. So saya rasa dia akan merugikan masyarakat. Metod Al-Quran bukan itu. Cerita nak kahwin, ustaz. Cerita transgender. Yes. Menjadi satu hidangan selama 2 tahun tanpa henti-henti, ustaz. Dan tapi inilah mendapat raih viewers yang ramai. Adakah ianya langsung tidak berfaedah sampai ustaz cakap ini sampah? Saya kata tidak berfaedah. Apa faedah dia untuk masyarakat? Kita tak usah cerita faedah untuk agama lagi bang. Kita letak tepi dulu. Adakah masyarakat dapat manfaat daripada cerita-cerita ni? Cerita orang nak kahwin, cerita transgender dan sebagainya yang tak sudah-sudah. Kemudian timbul dengan cerita lain pula, timbul lagi dengan cerita lain. Dalam bahasa pemasaran media sosial lagi ni bang, ini semua untuk nak mengangkat pemasaran saja. Maksudnya
Kalau kita bertanggungjawab kepada media tu sendiri, maksudnya kita jangan mengangkat cerita-cerita macam ni. Kerana dia macam Ustaz cakap, tak memberi manfaat walaupun sekuman pun. Saya ajak penonton-penonton kita ni hidup sebagai seorang Muslim khususnya. Atau kalau orang non-Muslim sekalipun, kita hidup ada moral. So, kita sentiasa nak melihat kepada tokoh-tokoh, contoh-contoh yang ada memberi impak dalam kehidupan kita. Bahkan kalau dalam Islam, itulah yang dihidangkan kepada kita dalam 114 surah. Bang, bukan cerita zaman Nabi je. Cerita zaman berapa ratus ribu tahun. Ashabul Kahfi. Cerita pemuda-pemuda yang ditidurkan di dalam gua. Ini semua cerita-cerita yang mengangkat nilai. Zaman Nabi SAW tak ada ke? Orang yang sibuk nak kahwin tak jadi, nak kahwin tak jadi. Tak ada ke? Ada. Cerita pasal cerai, cerita pasal zihar, tapi satu part hanya untuk iktibar dan hukum, habis. Tetapi cerita para Nabi yang untuk dijadikan contoh, cerita orang soleh, cerita sifat-sifat orang yang baik dijadikan contoh, diulang. Ini metod kita. Sepatutnya ini yang diketengahkan. Yes. Saya harap supaya influencer yang ada sana, kadang-kadang atas orang kata, untuk respon. Kadang-kadang itu alasan kita untuk respon. Sebenarnya bang, satu-satu isu yang ada dalam media sosial hari ini, kita sebut media sosial umum, dia akan mati dengan sendirinya bang. Dia punya jangka hayat sendiri mati, dia panggil. Tetapi perkara-perkara itu, kalau kata contohnya, cerita tu kita angkat Ustaz kan? Kita angkat dan memberikan impak yang besar. Impak yang besar dan ada orang yang meniru, suka kepada kehidupan yang macam tu. Adakah kita berdosa membawa orang, mengheret orang ke arah itu Ustaz? Saya sebut bang, istilahnya itulah talian hayat untuk diorang. Apabila kita memberikan respon, bermakna sebenarnya kita memberikan talian hayat untuk diorang. Dan ini termasuk yang disebut wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong pada perkara dosa dan permusuhan. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maknanya kalau orang tu sebagai media ke, kita ke bagi highlight pada tu, maknanya kita sama. Kita pun berdosa. Yes. Dulu kita kata mungkin media, pengamal media. Sekarang ni bang, pengamal media dan influencer ataupun siapa-siapa yang suka appear di media sosial, dia orang pada label yang sama. Maksud saya label yang sama apa? Kerana dia memberikan sesuatu input kepada khalayak. Hari ini sama, tidak ada beza. Kalaulah siapa-siapa pun di kalangan mereka ni yang sebenarnya memberikan input, akhirnya menghidupkan balik benda-benda ni, maka akhirnya dia akan tanggung dosa kalau sekiranya impak negatif tu wujud dalam masyarakat. Tapi ianya bermula daripada individu tu sendiri. Dia yang keluarkan tu, dia yang bermulakan perkara tu. Bang, saya rasa kenapa kita sebagai manusia ni tak boleh menilai? Kenapa kita kena pick up perkara tu? Kan kita ada otak Ustaz. Yes. Yang mana baik, yang mana buruk. Kenapa nak salahkan orang? Bang, Allah bagi kita otak untuk kita berfikir Ustaz. Saya simple. Saya nak jawab soalan abang simple je. It's okay. Nama penonton-penonton tu saya risau. Ini memang kaedah kita dah sembang viral. Tapi saya nak sebut bang, kalau itu yang diberitahu kepada saya kata bagaimana prinsip Al-Quran ketika menjelaskan hal ni. Kenapa Al-Quran menyajikan kita dengan kisah-kisah yang baik-baik ni semua? Kan manusia boleh berfikir. Adakah Allah yang menciptakan manusia, pemilik alam ni, tidak mengetahui manusia ini boleh berfikir dengan sendiri? Ini yang saya sebut. Sebab itu dari awal lagi saya dah sebut bagaimana metod Al-Quran 114 surah bang, 6236 atau sebagai pandangan 6666. Ayat yang ada dalam Al-Quran, berapa persen saja yang memberikan cerita tentang orang-orang yang dilaknat ni. Ya, istilah laknat ni kerana memang dilaknat dalam Quran. Saya bukan merujuk kepada siapa-siapa yang dilaknat. Sebab kita tidak boleh simply melaknat orang. Hanya yang dilaknat dalam Al-Quran, maka itu yang kita sebut sebagai dilaknat. Kita boleh kira berapa persen daripada surah Baqarah sampailah surah An-Nas. Kebanyakan surah-surah ni membawa kisah-kisah orang soleh, sifat-sifat orang soleh, kebaikan. Kerana sifat manusia, kalau dia disajikan, dia diberikan, dia digembur-gemburkan dengan perkara-perkara yang begini, akhirnya mereka akan terikut. Dalam kehidupan manusia ni, Allah bagi satu organ yang paling hebat, iaitu otak. Ada 10 bilion file dalam otak kita. Kita harus menggunakan otak kita semaksimum yang mungkin, kerana ada saintis mengatakan manusia hari ini hanya menggunakan 5 hingga 10% saja otak mereka. Jadi untuk kebaikan dunia dan akhirat, harus kita gunakan dengan kreativiti, minda kita, supaya kita tahu jalan yang terbaik kita menuju ke alam sana hanya kita saja yang tentukan, bukan orang lain. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, tempat yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjawab di sana nanti. Jangan kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi dalam Sembang Viral setiap hari di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menuntut Sembang Viral. Terima kasih.